Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar bin Junaid sebagai selaku ketua kumpulan ini, dan hari ini kami akan membentangkan tajuk kumpulan kami, iaitu Rahsia Pensyariatan Hukuman Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan ekstrak atau pengenalan bagi poster ini. Undang-undang Islam atau Syariah bermaksud apa yang disyariatkan oleh Allah SWT berupa hukum-hukum yang ditetapkan berasaskan dalil Al-Quran, Al-Sunnah dan cabangnya iaitu ijma', qiyas dan lain-lain. Fiqh pula bermaksud sekumpulan hukum syarak amali yang disimpulkan melalui dalil-dalil yang terperinci. Sebagai contoh, melalui undang-undang syariah bagi pesalah yang melakukan hukuman bunuh, hukuman qisas akan dijalankan dengan cara pancung di tempat terbuka, manakala dalam undang-undang sivil hukuman gantung sampai mati diadakan di tempat tertutup di dalam penjara. Hikmah bagi hukuman qiyas ini diadakan di tempat awam ialah supaya masyarakat gerun untuk melakukan jenayah itu berbanding diadakan di lokasi tertutup seperti undang-undang sivil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya iaitu Muhammad Alif Mukri bin Zulkarnain akan menyatakan objektif kajian kami. Objektif yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis hukuman syariah terhadap jenayah dalam Islam. Selain itu, objektif seterusnya pula adalah menjelaskan kesan daripada pengambilan Arab. Akhir sekali, menjelaskan hikmah pensyariatan hukuman sebat kepada pesalah zina. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Akif Fikri bin Muhammad Nordin. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis hukuman syariah yang telah kami paparkan dalam kajian ini. Hukuman yang pertama ialah hukuman sebat. Hukuman sebat ni memukul dengan benda yang halus atau lentur seperti rotan, lidi dan lain-lain pada bahagian belakang para pesalah. Hukuman yang kedua ialah hukuman rejam sampai mati. Rejam sampai mati ini merupakan hukuman mati di mana sekumpulan manusia secara bergila-gila melontarkan batu kepada pesalah sampai pesalah tersebut mati. Hukuman yang terakhir ialah potong tangan. Hukuman ini dilakukan dengan memotong tangan di pergelangan tangan di sendi yang menyambungkan kedua belah tapak tangan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan hikmah pensyariatan hukuman zina. Yang pertama, Allah SWT telah berfirman, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat nombor 2. Di dalam ayat ini kita dapat melihat bahawa Allah SWT sangat membenci perbuatan zina. Seterusnya saya akan menyebutkan sedikit kesan melakukan zina dari sudut sains. Zina akan mengakibatkan penyakit berjangkit seperti AIDS, herpes dan sipilis. Selain itu, ia akan menyebabkan penyakit kelamin seperti gonorrhea, genitalis dan trichomonas. Ia juga akan mengakibatkan gangguan jiwa dan juga mengakibatkan trichomoniasis yang disebarkan menerusi sentuhan alat kelamin. Maka benarlah dengan pengharaman zina, Allah mahu menjaga umat Islam dari penyakit yang berbahaya. Seterusnya saya akan menunjukkan sedikit data tentang dapatan mengikut isu semasa yang bahawa zina ini bahaya, kerana zina ini adalah punca kes kehamilan luar nikah di Malaysia. Jika kita dapat membanteras jenayah zina, maka kuranglah isu anak luar nikah yang semakin lama semakin membesar di Malaysia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya akan meneruskan pembentakan video ini dengan menjelaskan kesan daripada pengambilan arak. Melalui surah Al-Maidah ayat ke-90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Berdasarkan ayat ke-90 daripada surah Al-Maidah ini, jelaslah bahawa Allah melarang umat-umat Islam daripada meminum arak kerana ianya dianggap kotor dan perbuatan yang daripada syaitan. Seterusnya saya akan menjelaskan pula kisah pengambilan arak ini daripada sudut sains. Daripada sudut sains pula, kisah pengambilan alkohol ini menyebabkan seseorang itu boleh kehilangan koordinasi gerak tubuh. Hal ini kerana sistem saraf otak iaitu neuropsychiatry akan terjejas menyebabkan individu akan mengalami keresahan, kebingungan, kemurungan dan kekeliruan. Selain itu, daripada sudut sains pula didapati bahawa wanita yang meminum arak semasa mengandung akan mengalami kecacatan janin dan keabnormalan janin iaitu alcohol syndrome. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali, saya akan membentangkan mengenai rumusan berkaitan tajuk kami. Pensyariatan hukuman syariah dapat mengurangkan masalah dalam kalangan umat Islam. Selain itu, ia juga mendatangkan pelbagai manfaat seperti pencegahan jenayah dan impaknya terhadap imej umat Islam di kalangan orang bukan Islam. Seterusnya, daripada sudut sains pula, pengharaman arak dan zina terhadap umat Islam dapat menghindari umat Islam daripada menghadapi penyakit yang berbahaya seperti penyakit buah pinggang, pankreatitis, AIDS dan HIV. Pengharaman perkara di atas bersesuaian dengan konsep masyarakat al-syariah, iaitu dengan menjaga agama, menjaga akal dan menjaga keturunan. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami dan terima kasih kerana mendengar.